Silakan Ustaz. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في صدر. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, anjurang Masjid Abidin, Masjid Negeri Terengganu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ke-656 katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyus sadaqati afdal qala juhdul muqil wabda biman ta'ul. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling afdal? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil susah payah daripada orang yang kekurangan harta. Itu makna juhdul muqim. Susah payah daripada orang yang kekurangan harta. Dan mulakanlah sedekahmu itu kepada orang yang engkau nafkahkan kepadanya, kepada orang yang berada di bawah tanggunganmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam ni kita dengar hadis. Yang mana hadis ni diriwayat daripada Abi Hurairah. Yang mana Abu Hurairah menceritakan bahawasanya di zaman Rasulullah pernah ada sahabat bertanya Rasulullah berkenaan dengan apakah sedekah yang paling afdal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, juhdul muqim. Lepas tu wabda biman ta'ul. Okey, kita dengar. Kadang-kadang kita dengar sekali, lepas tu kita tak ingat dah. Dan kita kena tahu bahawasanya apa hak yang kita dengar ni, ada sebahagian daripada hamba Allah yang dipilih oleh Allah ingat benda ni. Ada sebahagian daripada hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala diingat benda ni. Lepas tu lepas daripada tu Imam Ibn Hajar kata bagaimana hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab sunangnya, dalam kitab musnadnya. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim. Dari sana ada orang yang bukan setakat ingat hadis ni, ingat sahabat yang meriwayatkan hadis ni daripada Rasulullah, dan ingat juga ulama mana yang menyebutkan hadis ni dalam kitab ni. Allah. Hebat dah, ha?
Dan lebih hebat lagi, di sana ada sebahagian daripada hamba Allah yang dipilih. Bukan setakat dia ingat hadis, bukan setakat dia ingat kitab mana, bukan dia ingat pula ulama' yang mengeluarkan hadis ni ambil daripada siapa, ambil daripada siapa, ambil daripada siapa, ambil daripada siapa, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Benda ni sebenarnya kita kena berfikir. Allah Rabbi jauh kita. Kita ni bukan sebenarnya hakikat lelaki. Hakikat lelaki adalah mereka yang betul-betul mempunyai sifat kelelakian. Bukan himmah seperti hemah perempuan. Dia hemah mesti hemah setinggi gunung. Bukan setakat ingat. Bukan setakat hanya faham, bukan kena ingat. Kena tahu makna. Oh, hebat. Ni benda yang penting, kita kena tahu perkara-perkara ni. Supaya kita dapat meningkatkan himmah kita dalam menuntut ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni sahabat tanya Rasulullah tentang berkenaan dengan sedekah yang paling afdal. Maka kata Rasulullah, juhdul muqim. Maksudnya juhdul muqim, kemampuan yang dimiliki oleh orang yang tidak ada harta. Orang ni tak ada harta, sikit je harta. Nak beli sabun basuh pun tak ada pitih sebagai contoh. Tak ada pitih nak beli sabun basuh. Tiba-tiba dia mampu, dia ada sikit-sikit gitulah. Lepas tu dia bersedekah. Itu yang paling afdal. Itu makna juhdul muqim. Tapi kalau kita tengok sebelum daripada ni, ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa khairus sadaqati an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah seorang saat itu bersedekah dengan apa yang lebih daripada keperluan dia. Manakala hadis ni Rasulullah katakan seafdal-afdal sedekah adalah dia sedekah yang di dalam keperluan dia pun sedekah. Okey, boleh faham? Nampak pada zahir bertentangan, pada hakikatnya tidak bertentangan, kata ulama. Tidak bertentangan kerana melihat perbezaan seorang kepada seorang yang lain. Ada orang walaupun tak ada benda, tapi dia mampu untuk hidup. Dia mampu untuk hidup walaupun tak ada benda. Hati dia tidak resah, tidak gelisah, kerana tinggi sifat takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tinggi sifat tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mampu berusaha walaupun tidak ada. Maka golongan ini hak yang paling afdal dia bersedekah ketika tak ada benda pun dia bersedekah, hak tu lebih afdal. Manakala golongan hak yang kedua, iaitu golongan hak yang tidak mampu untuk bertahan ataupun untuk berhadapan kalau tak ada benda, maka bagi dia afdal dia bersedekah yang lebih daripada keperluan dia. Sebagaimana minggu lepas kita cerita perbezaan di antara kedudukan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Perbezaan di antara kedudukan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar mempunyai isteri dan mempunyai anak. Sayyidina Umar juga mempunyai isteri dan mempunyai keluarga. Dan dalam kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan yang mana Sayyidina Abu Bakar mendahului Sayyidina Umar. Tiba-tiba ada seruang, maksudnya ada istihar pengumuman agar diinfakkan sebahagian daripada harta. Maka Sayyidina Umar kata, kali ni aku nak banyak kali ni, dan aku nak biar lebih daripada Abu Bakar kali ni, kata dia. Maka apabila dia bersedekah, Rasul pun tanya kepada Sayyidina Umar, apa yang mu tinggalkan kepada keluargamu? Kata Sayyidina Umar, adalah seumpama apa yang aku beri. Maksud dia separuh. Separuh ni bukan pitih ada 10 ya bagi 5 ya, bukan. Bukan. Tak tahu berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, tak tahu.
Separuh dia bagi. Maka siapa giliran Sayyidina Abu Bakar pula Rasul tanya pula dia, benda hak yang mu tinggal kepada keluarga mu? Sayyidina Abu Bakar kata kan, aku tinggal ni, aku tinggal isteri. Tinggal benda ni, aku tinggal Allah dan Rasul. Tak tinggal benda. Hanya tinggal Allah dan Rasul. Maksud dia, berharap dan bertawakal penuh kepada Allah. Ha. Perbezaan kan di antara Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut juga wa bada biman ta'ul, dan mulakan dengan mereka yang berada di bawah tanggunganmu. Mulakan dengan mereka yang berada di bawah tanggunganmu. Ketika berlaku pertembungan di antara menafkahkan mereka yang berada di bawah tanggunganmu dengan beri kepada orang lain, ketika kedua-duanya memerlukan, mulakan dengan orang yang berada di bawah tanggunganmu. Melainkan, ada pengecualian, melainkan dalam hal tertentu. Ketika mana orang lain saat itu amat memerlukan, dan orang yang di bawah tanggunganmu memerlukan, tapi tidaklah amat, dan mereka itu mampu untuk bertahan. Maka ketika itu, dan mu pun tidak menjadi masalah, maka ketika itu lebih afdal mu mendahulukan orang lain. Sebagaimana hak yang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat ketika mereka menerima tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, sebahagian sahabat tersebut masak, bagi makan kepada orang tu. Dia, anak dia, isteri dia, keluarga dia berlapar. Padahal makanan tu anak kecil, tapi bagi kepada tetamu. Akhirnya Allah Ta'ala turun ayat dia, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan orang lain di atas diri mereka itu sendiri, walaupun mereka itu sebenarnya memerlukan Allah. Dan kita sebenarnya benda tu masih lagi wujud dalam masyarakat kita. Ada sebahagian daripada masyarakat kita, ada sebahagian daripada orang kita suka tolong orang. Suka tolong orang walaupun tak ada benda skepeng dalam poket pun tak apa, asal tolong orang. Jangan main ada dalam masyarakat kita. Anak jumpa. Bukan seorang anak jumpa. Ada 2-3 orang begitu. Asal kata orang susah je, dia akan bagi walaupun habis skepeng, tak ada benda dalam poket. Dan di Terengganu yang hebat ada seorang YB begitu. Ada seorang YB di Terengganu yang memang begitu. Ada seorang YB di Terengganu yang mana dia akan belanja. Masuk kedai kalau tak ada pitih, anda dengar orang cerita lah, tak ada pitih sekali pun, dia akan kabur ke tuan kedai, tolong ambil bayar belaka, tapi ambil tak ada pitih dia ni, ambil akan bayar dia. Hutang, sanggup hutang. Ada seorang. Tahu tak siapa yang ni? Ada seorang YB di Terengganu. YB kita Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan YB tersebut. Ada YB tu kalau orang yang dengar ni tahulah. Kalau kau sadung ni tahulah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajulun ya Rasulullah indi dinar qal tasaddaq bihi ala nafsi qal indi akhar qal tasaddaq bihi ala waladik qal indi akhar qal tasaddaq bihi ala khadimik qal indi akhar qal anta absar. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kamu. Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat bersedekah. Bakal berinfak, bakal bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia suruh sahabat bersedekah, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mula-mula melakukan sedekah tersebut. Tidak ada manusia yang lebih pemurah berbanding dengan Rasulullah.
Jangan cari ya. Tak ada orang yang lebih pemurah berbanding dengan Rasulullah. Jangan cari ya. Tak ada. Sifat pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang setanding. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cukup kaya. Rasulullah orang yang banyak harta. Orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin, itu sebenarnya tak betul. Tidak ada dalil yang sahih yang jelas menyatakan Rasulullah adalah miskin. Rasulullah orang yang banyak harta. Setiap kali peperangan, bahagian Rasulullah bukan banyak mana daripada harta peperangan, rampasan perang. Bukan sedikit. Harta rampasan perang yang diperolehi oleh Rasulullah. Tak tahu berapa juta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak simpan. Rasulullah dia habis bagi korang. Dan siapa ke rumah dia boleh simpan. Rasul tidak pernah selama Rasul datang ke Madinah tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya. Baik. Jadi ketika Rasul suruh sahabat bersedekah, rupa-rupanya Rasulullah adalah orang yang paling hebat dalam bersedekah. Maka apabila Rasul suruh sahabat bersedekah, ada seorang lelaki, yakni ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lagu mana? Wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar. 1 dinar sekarang ni lebih kurang, kalau kita nak kira dengan gram, lebih kurang dalam 4.25 gram. Mah ni 1 gram berapa ni? Hari ni turun mah. Ya. Apa buat dunia? Allah. Setiap saat update semua harga emas. Allah. Ni lebih kurang dalam 250 1 gram. Jadi bermakna kalau 4 gram, 4.25 gram jadi bermakna 1000 lebih. Okey. Jadi kalau cakap kita hamba ada 1000 lebih 1 dinar mah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, sedekahlah untuk dirimu sendiri. Dah apalah. Sedekah untuk dirimu sendiri maksudnya musibah lah buat perbelanjaanmu lah. Kalau bos 1000 kok. Kalau cakap kita kan. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada dia ni mungkin tidak mampu kalau sekiranya tak ada bedih. Berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, aku punya 1 dinar. Dia sendiri dia kata, Rasulullah aku ada ni, ada lagi 1 dinar yang lain. Saat ni 1 dinar. Kata untuk dia, ni ada lagi 1 dinar yang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah dengan 1 dinar itu di atas anak-anakmu. Tak berapa 1 dinar lagi buat perbelanjaan kepada anak-anakmu. Lepas tu dia kata, Rasulullah, ada lagi 1 dinar. Rasul kata, tasaddaq ala khadimik. Kamu sedekahlah kepada khadang. Pekerjamu. Orang yang di bawah jagaanmu. Lepas tu, dia kata, Rasul ada lagi 1 dinar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu lebih mengetahui boleh. Lebih daripada tu ikutlah mu nak pergi siapa pun. Jadi kalau kita tengok di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia mulakan dengan diri dia. Lepas tu kepada keluarga dia, orang yang di bawah tanggungan dia, barulah sedekah kepada orang lain. Jadi ukuran melebihi keperluan dia berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Kalau misalnya 4 dinar, kasih sikit 4,000 lebih. Kat 5,000. Lebih daripada tu barulah dikirakan lebih daripada keperluan untuk diri dia dan orang yang di bawah
tanggungan dia. Tapi untuk dia, tapi Amin tahu. Pak Amin tak ada anak, tak ada bini. Kucing-kucing tak ada. Kalau ada kucing, kena utamakan kucing dulu, anak dia dulu, binatang-binatang dia. Nampak? Baik. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Jadi setiap hadis pengarang kita, yakni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, disebut siapakah ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Baik. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqat al-mar'atu min ta'ami baytiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasab wa lil khazini mithlu dhalik wa la yanqusu ba'dhuhum ajra ba'dhin syai'a, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang perempuan berinfak, bersedekah daripada makanan rumahnya, makanan di rumahnya. Apabila seorang perempuan bersedekah daripada makanan di rumahnya tanpa membuat ghaira mufsidah, maksudnya dia tak mana dia tanpa merugikan, dia tanpa merosakkan, bukan buat nak punah, bukan nak punah. Nanti ada cerita bermakna ghaira mufsidah. Maka dia akan memperolehi pahala dari sedekah yang dikeluarkannya. Begitu juga pula dengan suaminya berkat usahanya. Dia kata berkat usahanya. Dengan sebab apa hak yang suami dia berusaha? Sebab hak yang makanan di rumah tu adalah hasil daripada usaha suami dia. Dan juga pelayang dia. Dia pelayang ni maksudnya orang hak yang menyimpang makanan tersebut. Mungkin hamba abdi dia, mungkin pekerja dia hak yang jaga makanan tersebut, juga dapat pahala. Dan tidak mengurangi oleh sebahagian mereka itu akan ganjaran sebahagian yang lain walaupun sedikit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Aisyah menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khabar orang puang dia berinfak, dia bersedekah daripada makanan di rumah dia. Dia makanan di rumah dia ni maksudnya makanan itu adalah milik suami, bukan milik dia. Kalau milik dia tu masalah lain. Kalau makanan tu milik dia, maka dia tidak melibat suami. Tak ada lah pahala boleh ke suami sebab hak dia. Hak yang pahala boleh juga ke suami ketika makanan itu adalah makanan suami. Cuma isteri tolong sedekahkan makanan suami. Dia boleh ke orang puang ataupun bini kita, dia nak sedekah pitih kita, harta kita, makanan kita? Kata ulama, tidak dibolehkan. Mana boleh kita nak bersedekah barang orang? Oh sedap gitu. Oh barang orang cepat sangat mu sedekah, barangmu kedekut apa? Kita kalau buat sedekah sungguh, kalau barang orang, kita boleh mudah je. Allah cuba suruh kita sedekah barang orang. Oh laju kita ada masalah, kita tak ada sikit pun perasaan dia rasa rugi sebab barang orang. Hak yang kita sayang bayar barang kita. Kita boleh faham? Jadi boleh tak orang puang dia nak sedekah barang suami dia kepada orang lain? Tak boleh. Sebab barang orang. Barang suami dia barang orang. Walaupun suami dia. Bukanlah akad perkahwinan saat itu menyebabkan halal semua harta suami dia saat itu kepada isteri. Tak, bukan. Bukan apabila akad perkahwinan jadi halal dah ke barang-barang suami itu kepada isteri. Tak, bukan. Sebab tu ada istilah isteri mencuri barang suami. Betul tak gitu? Kalau halal dah, kita ada istilah tu. Muslimat yang dirahmati oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana barang tu barang suami, makanan ke duit ke apa ke barang suami, boleh tak isteri nak sedekah? Tak boleh. Dalam hadis ni boleh lagu mana? Kata ulama, boleh dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya dengan izin yang sarah daripada suami. Suami telah memberi keizinan. Mek, yang weh, panggil yang, mula-mula nikah. Dah lama. Mak mu weh. Tok mu weh. Dah tua sikit, tok. Mula-mula nikah yang lah ke? Yang. Sayang. Yang. Mak mu weh. Tok mu weh. Begitulah. Bahasa orang tua weh. Dah tua sangat tu. Tua sangat. Orang tua weh. Kalau ada orang mana-mana rasa orang susah-susah mari tu, wi lah. Okey, tu dipanggil izin yang jelas. Yang pertama. Yang keduanya, keizinan yang difahami daripada adat, daripada uruf. Jadi uruf setempat, kalau qada tu memang suami izin. Tu dipanggil izin yang umum. Melihat kepada uruf. Okey, boleh faham? Tadi izin yang jelas. Tok lelaki khabar jelas. Ni biasa. Biasa memang uruf kita, adat kita, orang tahu belakang lelaki tahu, orang perang tahu. Kalau bila tetamu mari kerja tepi rumah kita, dia minta air sikit untuk basuh tangan, untuk minum. Biasa orang weird tu. Jadi bini dia kata ambil lah. Padahal bukan bini dia bayar, tu lelaki yang bayar. Air. Okay. Faham kan? Boleh tak gitu? Boleh. Melainkan kalau tok lelaki khabar. Tok lelaki kata, awak kalau siapa minta air setitik pun jangan bagi. Setitik pun jangan. Kalau nak minta. Kalau orang hutang kita tu, kalau nak minta, sutik pun jangan bagi. Saya dah izin awak bagi. Sebab kamu hutang saya. Saya sipang, nak awak sipang, nak awak harta 7 keturunan. Kata tok lelaki dia. Tak boleh lah. Tak boleh lah gitu. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semua keadaan isteri boleh bagi barang suami dia kepada orang lain. Okey, boleh faham? Oh, kalau boleh bagi barang suami dia semua keadaan kepada orang lain, Allah. Orang pun jenis kerekut apa dah. Jadi kalau izin sedekah barang dia, orang nak mari minta sedekah, dia tak tu, ambil barang ni. Pergi cari barang lelaki lah. Oh, ada orang minta sedekah. Oh, cari beg tu lelaki bang. Beg dalam beg dia ada biti, bukan ada biti. Tapi kan beg tu lelaki dulu. Oh, wi. Dah awak wi dekah. Lepas tu beg biti siapa? Biti abang lah. Tapi biti awak, biti saya nak sipang. Gitu. Baik. Jadi gitulah. Sebab itulah bukan semua keadaan isteri boleh bersedekah daripada harta suami. Melainkan apabila ada keizinan yang jelas daripada suami ataupun keizinan yang umum. Melihat kepada uruf, biasa orang ramai-ramai izin benda ni. Baik. Ketika mana suami ataupun isteri bersedekah, isteri dapat pahala kerana dia bersedekah. Suami dapat pahala kerana usaha dia. Orang yang jaga harta tersebut pun juga dapat pahala. Dia di sana ada orang yang jaga. Contoh, dia di sini sebut khazin. Kita kalau zaman dulu dipanggil orang buat padi, dia ada baluh. Biasa dengar tak baluh? Rumah padi. Rumah padi ada rumah padi. Biasa dengar ni. Biasa dengar baluh. Allah, orang bandar wayan lalu. Orang bandar Surau Baru. Baik. Padahal kawasan padi saja dulu. Dah. Dia anak kesayangan saja dah. Ayah nak lepas. Dia baru. Jadi, okey, kita ada tempat sipang makanan. Dia tempat sipang makanan tu, ada lah orang jaga. Gaji orang bahagian jaga ke, okay, kalau dua hamba amdi ke apa sekali, bahagian jaga makanan. Tempat makanan. Jadi orang yang tempat jaga makanan pun dapat pahala. Sebab terlibat dengan dia juga. Cuma pahala tak sama lah. Pahala tok lelaki dia lebih besar lagi sebab barang tok lelaki dia.
Okay, nampak kan? Oh, kalau pahala bini lebih besar, sedap bini waktu ambil barang orang apa? Oh, laju sedekah barang orang. Oh, dah orang laju sedekah. Kau barang kita. Ke kena? Mi? Ha? Dah. Dia perasaan mana lebih berat di antara kita sedekah barang kita dengan kita sedekah barang orang? Berat kita sedekah barang kita kan? Sedekah barang orang ringan je tangan. Sebab dia lebih berat, lebih besar pahala. Baik. Dan ketika bini boleh pahala, adakah kurang pahala tu lelaki tak? Tak kurang pahala tu lelaki. Ketika tu lelaki dapat pahala juga atas usaha dia dapat makanan tersebut, adakah kurang bagi yang penjaga makanan? Juga tidak kurang. Maksudnya bukan adakah kurang pahala penjaga saat ni tu? Juga tidak kurang. Cuma pahala berbeza lah. Cuma bukanlah dah bagi sikit seorang jadi kurang. Bukan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala جاءت زينب امرأة جاءت زينب امرأة بن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولد فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pengajian ni pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian yang kita ataupun agar majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini walaupun secara maya ataupun secara live sahaja diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dengan apa yang kita bincang. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.